Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Terima kasih saudara pengacara majlis, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid dan pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kita berada pada bulan kemerdekaan, di ambang menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-66 untuk kita. Pertama sekali kita syukur pada Allah, kita berada di Malaysia. Di antara pasport yang paling bernilai sekali ialah pasport negara Malaysia. Paling bernilai. Sebab tu orang seronok nak datang ke Malaysia. Teringin kalau datang, kalau boleh tak mau balik dah. Yang mana faham, tak faham sudah. Syukur seronok duduk di Malaysia. Saya bila masuk dalam tandas, tuan-tuan, Allahu Akbar, bersih. A berapa tu? A plus. Masya Allah. Masuk dalam masjid, tuan-tuan, ya Allah, tengok kapet ni rasa duduk di Madinah. Bila semayang saya duduk dalam kereta, duduk tengok tuan-tuan masuk. Masuk semayang, sibuknya masa nak semayang semua. Alhamdulillah. Dengar pula azan, dengar pula bacaan Quran imam, dan kita boleh buat kuliah pula. Agak-agak 6,000 masjid sekarang ni di Malaysia. 6,000 buah masjid yang berada di Malaysia sekarang. Agak-agak berapa ribu yang sedang buat kuliah maghrib sekarang? Tak tahu. Kita pun tak tahu. Di wilayah ni saja sudah ada berapa ratus masjid. Berapa banyak masjid yang kosong, yang tak ada kuliah? Majoriti tuan-tuan kuliah semua. Tuan-tuan kalau nak booking penceramah ni, saya tahun depan boleh. Padatnya tuan-tuan. Bersyukur kita ni. Allah Ta'ala letakkan kita, Allah Ta'ala jadikan kita lahir dan berada di bumi Malaysia. Tandas ada, masjid ada. Berapa kali saya sebut tandas? Sebab ada negara yang tak ada tandas, tuan-tuan tahu tak? Main kencing berak tepi jalan. Dia buat capati pula. Basuh pun tak, apa pun tak, elok pergi buat roti makan. Kita pula duk hak makan. Yang mana rumah tepi pantai, pergi berak tepi pantai lah. Laki perempuan, kak nak, kak leha, kak su, abang bidin, pakat duk beratur, duk berak tepi pantai. Nanti air pasang, dia bawa segala hak bahan buangan tadi masuk dalam laut, bersih. Sekali main berak lagi. Tandas tak ada. Dalam tandas tak ada pun mereka berjaya pergi ke bulan. Hak mana faham, tak faham dah. Bersyukur kita ke hadrat Allah. Kita di sini duduk di Malaysia ni, tuan-tuan, rezeki tak pernah putus. Daripada mula lahir sampai sekarang ada saja rezeki. Allah bagi cuaca, Allah bagi hujan, Allah bagi kenuri, Allah bagi makan, Allah bagi macam-macam. Buah ni sepanjang tahun. Di kampung saya buah kelapa sepanjang tahun. Allahu Akbar. Memanglah nikmat Allah Ta'ala bagi. Tapi persoalan dia, berapa ramai yang bersyukur? Berapa ramai bersyukur? Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala sebut, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, kami tambah lagi. Apa makna syukur di sini? Bersyukur dengan menambahkan ibadat. Buat lagi ibadat, buat lagi ibadat.
nanti Allah tambah lagi nikmat pada kita. Bukan bersyukur ni tuan-tuan duk sebut alhamdulillah semata-mata. Alhamdulillah lah semayang tidak, alhamdulillah lah kita kan Malaysia kan, puasa tidak, zakat tidak, tak kena. Ada yang lagi dahsyat, dia bersyukur bukan setakat alhamdulillah, buat kenduri lagi sebagai lambang bersyukur. Bagus. Tuan imam pergi rumah dia begini baca doa panjang pula tu, nasi biryani doa panjang, habis-habis makan tanya, kenduri apa kamu malam ni Din? Allah, nak jadi rezeki tu imam. Saya pergi kerja simpang depan tu, accident tu, saja ambil nombor, tak sangka kena. Itu yang buat kenduri malam ni. Tu imam balik rumah jolok mulut tuan, bagi muntah balik. Itu bukan syukur. Syukur atas benda maksiat bukan syukur. Nombor satu, kita bersyukur. Adik-adik, syukur kita lahir sebagai anak merdeka. Mereka lahir-lahir cerah, elektrik ada, lahir-lahir air ada. Yang generasi tua macam saya ni, generasi lama ni, Allah, berapa tahun kita lahir tak ada elektrik, tak ada bekalan air. Saya ni pula duk membesar di Felda, jalan pun tak ada, elektrik tak ada, air tak ada, mandi air perigi, tunggu air hujan nak minum, tunggu air lori nak masuk kain semua ni, lori hantar. Ingatkan lori tu ambil daripada loji, rupa ambil daripada air payah, belasah je lah janji air. Sebab tu kita menghargai dan seronok dan bangga dengan merdeka. Mai lapis-lapis baru ni anak-anak TikTok ni, dia peduli apa air tak ada, elektrik tak ada, dia tak pernah rasa. Susah kalau tak ada pun boleh buat seminggu. Sebab tu macam mana nak pupuk supaya anak-anak ni cinta kepada negara kita, sayang kepada tanah air, syukur. Itulah tanggungjawab kita mak bapak. Tanggungjawab kita bagi mereka ini kuat macam ayat yang Tuan Imam bacakan tadi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila Allah bagikan kepada kamu pembukaan, kemenangan, kamu tengok orang akan berbondong-bondong menyertai Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang kepada kamu pertolongan daripada Allah, Allah Ta'ala berikan pembukaan kepada kamu kejayaan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan melihat berbondong-bondong manusia memasuki agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut apa? Fasabbih, bertasbihlah kamu mensucikan Allah daripada segala benda-benda syirik, dan mintalah ampun kepada Allah. Wastaghfirhu, mintalah ampun kepada Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni malam merdeka. Kita pun tak tahu lah, ada yang sambut tahun merdeka dengan bunga api, tak tahu. Tapi malam ni kita sambut merdeka duduk di masjid. Lepas sembahyang Isyak baru saya nak main bunga api Ustaz. Astagfirullahalazim, cilaku itu yang tak. Ya, dia kata ni awal Ustaz tak ada siapa nak main bunga api Ustaz. Dia pukul 12 ni saya sembahyang Isyak dengar ceramah lebih kurang kan. Lebih pukul 11 saya bawa tak guna. Buat balik nombor satu, syukur. Bagaimana nak rasa syukur tu? Allah sebut dalam Quran, fasiru fil ard, pergi berjalan di atas muka bumi, tengok tempat orang lain, bawa keluarga kita berjalan, tengok dunia lain, tengok tempat lain, tengok negeri lain, tengok orang lain. Baru kita kata, ya Allah, bila naik kapal terbang, landing saja dekat dengan KLIA, Allah, lega lah rasa. Sebab tu nama dia KLIA, clear. Clear lah rasa. Dia touch tu, dia touch down dia tu tentang Allah, alhamdulillah.
Seronoknya balik ke Malaysia ni. Walaupun ramai abang-abang kita dari Nepal, Bangla, Afrika pun ramai, tapi kita rasa tenang, seronok. Duk tempat orang lain lah, ya Allah. Saya pergi satu negara, mereka kata, jom ustaz kita makan. Boleh gambar, kan nasi gambar kan. Jom. Masuk duduk sandar kat dinding macam abang-abang kita menyandar tunggu nasi. Saya kata, saya nak pergi tandas. Pergi tandas. Masuk keluar balik tuan-tuan. Mangkuk tandas tu sepenuh-penuh mangkuk. Astagfirullah. Ni jin ke orang duk berak ni. Lalat lah Allah, kotornya pokok ni. Saya pun tak jadi buang apa, duduk balik benar. Mereka pun ambil plastik, main hampa atas lantai, tuang nasi. Kawan-kawan tu dia mai siapa lagi mai tak? Tak apa saya kenyang lah. Tengok nasi tu pun lalat banyak dalam hati. Saya kata ni ada daripada tandas tadi ni mai sini ni. Allah, tuan-tuan, kita tak tahu ada tak halai ke jakim ada ke tidak tempat mereka, kita tak tahu. Saya pergi ceramah satu tempat singgah, ya, mau makan apa, sate apa, sapi ada, kambing ada, ayam ada, biawak pada Allah Allah. Aduh, saya kata saya orang Muslim tak makan ini. Ya tak apa kalau kita ambil sapi. Sapi halal katanya untuk orang Islam. Bakarnya di mana Pak? Bakarnya di sini sama kata dia. Iya. Di situlah kau bakar lembu, di situlah kau bakar biawak cantik punya tuan-tuan. Rasa lemak tuan-tuan ni. Sebab tu kita ingat tuan-tuan, bila kita pergi ke tempat lain baru kita rasa seronok. Di sini kita ada pembiayaan Islam. Selamat dari riba mudah-mudahan. Kita ada orang yang duk jaga halal makan minum kita. Kita duk jaga ada orang duk nikah kita. Duk jaga kahwin nikah kita semua, mahkamah semua ada. Duk beruruskan bahagian pusaka, duk uruskan macam-macam. Tapi saya orang tak nampak itu sebagai Islam. Saya duduk kat hotel tadi, dengar orang duk bang, dengar duk azan. Semalam saya ceramah di Pulau Pinang, di Tanjung Tokong, Tanjung Bunga. Saya pun tak tahu nak jawab azan yang mana. Hak sana bumbang, sini bumbang. Di kampung saya di Ipoh ada 6 masjid, surau ada 30. Sekali bang subuh tak tahu nak jawab yang mana. Allahu akbar, syahadu an hayya ala Allahu akbar. Sudah tuan-tuan. Lah tapi yang subuh tu semua menung ni. Punya banyaknya. Ada negeri yang saya pergi ceramah, ada negara yang saya pergi ceramah tuan-tuan, azan tak dibenarkan. Di luar negara. Saya tengok Tok Bilal dia naik tangga. Oh tak, pergi mana pula orang tua ni? Rupa dia duk azan di atas bumbung. Allahu akbar, Allahu akbar. Siapalah nak datang tuan-tuan? Dia turun pula. Kami semayang 5-6 orang, tak dibenarkan azan. Allah kesian tuan-tuan. Kita hari ini azan boleh, semayang jemaah boleh, azan dibenarkan. Kita yang tak nak datang masjid, sayang teh. Adakah nanti bila dah tak boleh semayang baru nak datang? Dulu kita kena Covid, nak semayang, kenapa tak boleh? Dah boleh main semayang, tak semayang pula. Tom yam. Saya suruh semayang tom yam. Saya dah janji nak bawa anak makan ikan 3 rasa. Tuan-tuan yang saya muliakan, nombor 1 syukur, nombor 2, bila sebut tentang merdeka, soalannya merdekakah kita? Ini soalan yang kita semua kena fikir. Dalam banyak-banyak negara yang dijajah, negara penjajah dia tak ramai, dia tak banyak. Negara yang menjajah tak banyak. Negara yang menjajah British, Spanyol, Portugal, ini negara penjajah. Perancis yang menjajah negara, ada 5-6 buah negara ya.
Yang paling banyak sekali menjajah British lah. Yang awal-awal yang menjajah sekali Portugal lah. Sebab tu ada orang yang tak minat Ronaldo. Mana faham? Tak faham sudah. Yang menjajah Spanyol, yang menjajah Filipin dapat dekat Spanyol. Indochina dapat dekat Perancis. Indon dapat dekat Belanda, Indonesia. Tanah Melayu dapat dekat British. Dia bahagi-bahagi pula, macam paraid je dia buat. Macam bahagi pusaka ya. Okey, tanah Melayu British ambil. Ya. Okey. Saya mana? Hang Spanyol, pilih Filipina. Okey. Depa bahagi sama-sama depa tuan. Di Afrika depa dapat, di tanah Arab depa dapat, di Nusantara dia orang dapat, di India dia orang dapat, di Pakistan dia orang dapat. Dia dapat. Dalam banyak-banyak negeri, banyak-banyak dunia negara ni depa dapat. Adakah mereka datang ke tanah Melayu dan negara-negara lain hanya untuk yang kita belajar dalam sejarah? Kedatangan Portugal ke Melaka adalah untuk menguasai perdagangan rempah ratus. Tuan-tuan ingat Cristiano Ronaldo tu dia makan kari ya? Sampai bila sejarah ni tak nak ditukar? Bila? Adakah penjajah datang nak cari jintan, lada sulah, kayu lawang, buah keras? Nak buat apa buah-buah tu? Tapi dalam sejarah dia tulis kedatangan mereka ialah untuk menguasai perdagangan rempah ratus. Kejadah apa rempah ratusnya? Mereka datang kerana 3G, 4G, 5G. Mereka datang kerana glory, gold. Ini tujuan dia orang datang. Gospel. Tu nama dia 3G. Sebab ada menatang ni, ada apa? Yang pertama gold, ada emas. Lagi glory untuk menjajah, menguasai. Gospel untuk agama dia orang. Yang ni yang kena tulis dalam sejarah. Selagi mana tak dibetulkan benda ni tuan-tuan, kita belum merdeka. Sebab minda kita, pemahaman kita masih dijajah, masih ikut telunjuk dia orang. Betulkan balik. Pakistan merdeka 40-an, Indonesia merdeka awal, Spanyol Filipin merdeka awal. Malaysia ni tuan-tuan lambat sikit merdeka 57. Pasal tak habis lagi kaut kekayaan di tanah Melayu. Tuan-tuan naik kapal terbang, lalu dekat Ipoh, tuan-tuan tengok Ipoh tu macam jerawat, macam kawah di bulan, berlubang sana sini. Pasal apa? Biji timah. Dia kaut sampai habis tu, dia bawa balik kaut tinggal lubang. Nak buat apa biji timah? Lombong tu nak buat apa? Belah ikan tak apa nak hidup, minum pula air dia bersih. Nak buat rumah pun takut tenggelam lombong. Mereka bawa balik segala kekayaan emas di Pahang, bawa balik segala kekayaan timah di Perak. Mereka bangunkan negeri mereka. Inilah tujuan penjajahan. Kalau kita tak betulkan lagi benda ni tuan-tuan, habis. Betulkan balik dalam sejarah apa tujuan mereka datang ke Afrika. Nak ambil berlian. Apa tujuan mereka datang ke tanah Arab? Banyaknya minyak. Apa tujuan mereka datang ke negara India? Adanya hasil bumi yang banyak. Maka inilah yang dibawa balik untuk membangunkan negara mereka, dan negara mereka menjadi negara revolusi industri. Negara yang mencatat kejayaan demi kejayaan, menguasai pelbagai bidang kerana wang yang begitu banyak. Dan sebelum mereka meninggalkan negara yang mereka jajah, mereka padam segala sejarah-sejarah tentang kegemilangan mereka itu.
dan disimpan dalam kepala otak orang yang mereka jajah. Tok nenek kita mundur, tok nenek kita mundur, tok nenek kita nak buat jarum tak boleh, tok nenek kita tak pakai kasut, tok nenek kita dulu adalah miskin, orang putihlah datang yang memberikan ketamadunan kepada korang. Sedangkan mereka bawa balik segala manuskrip, segala ilmu tentang orang dulu-dulu ke negara mereka, dan mereka ambil segala ilmunya. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab itu kita minta kepada pihak-pihak yang berkenaan betulkan balik sejarah. Bangsa Melayu bukan bangsa bodoh. Mereka dah ada usaha perdagangan dengan Jepun sejak beribu-ribu tahun yang lepas. Kapal-kapal mereka berlayar di seluruh dunia, dengan kapal yang paling besar adalah orang Melayu. Teknologi mereka sangat hebat, meriam beribu-ribu di Melaka. Tapi dalam sejarah tulis, Alfonso de Abuca datang menyerang Melaka, dapat tewas dengan 14 buah perang saja, sebab orang Melayu berperang dengan keris. Langsung dia tak sebut kita ada pistol, kita ada senapang, kita ada meriam. Kenapa tak dituliskan balik sejarah, diperbetulkan balik sejarah hubungan yang kuat kerajaan yang hebat Melaka dengan kerajaan orang-orang Islam yang menguasai di Mekah dan di Madinah. Tuan-tuan kena ingat, orang putih bukannya baik, tuan-tuan. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha dengan kamu sehinggalah kamu ikut cara mereka. Tapi sayang tuan-tuan, hari ini musuh kita orang Islam. Ya kawan ni baik kita pula. Musuh yang Allah sebut itu dianggap sebagai kawan, orang Islam yang satu akidah dianggap sebagai musuh. Ini yang terbalik. Satu akidah, sujud yang sama, kiblat yang sama, sama. Saya orang Perak, mai ceramah tempat tuan-tuan, kiblat saya sama. Ada tak tadi abang SRS tegur, ustaz dari mana ya? Ipoh kiblat sana. Ada entah. Saudara dari mana? Saya dari Damansara. Damansara sana. Kiblat. Yang ni untuk Sungai Pecalang ya. Mana ada tuan-tuan? Sama Ada tak pengurusi masjid sebut kepada orang yang luar pada Sungai Pecalang, sembahyang maghrib kau orang 6 ya, 6 rakaat ya, untuk Sungai Pecalang punya rakaat Mana ada tuan-tuan? Sama semua 3. Orang Sungai Pecalang ke, orang Sungai Keli ke apa ke, 3 yang maghrib sama. Tetapi kita bergaduh, siang-siang malam bergaduh, kerjanya bergaduh saja. Hanya pak siapa gaduh? Pak saya songkok dengan ketayak. Yang pakai songkok kata pada ketayak, yang ketayak kata pada songkok. Lalah tak pakai ketayak, lagi senang. Tak habis-habis tuan-tuan, daripada merdeka sampai sekarang 66 tahun. Daripada kita mula lahir sampai kita mati, tak pernah aman kita. Gaduh saja, perang saja. Yang bangsa lain okey. Tuan-tuan yang saya muliakan, betulkan balik sejarah hebatnya bangsa kita. Tetapi teknologi dirampas, kekuasaan dirampas, dipadamkan, ditutup, dan disuruh orang lain menulis sejarah yang baru untuk menggambarkan kita adalah negara dan bangsa yang lemah. Balik buka dalam kerajaan Karnataka India, ada cerita Hang Tuah dalam kerajaan India. Balik buka kerajaan Rukyu di Jepun, ada kerajaan orang Melayu yang berurus niaga dengan Rukyu di Jepun sejak ribuan tahun yang lepas. Hebat. Tuan-tuan belajar tentang teknologi orang Melayu Melaka, orang Melayu dah hebat. Hang Tuah dia ada keris Tameng Sari, Sultan Melaka bagi pada Hang Jebat keris Tameng Sari. Bila dapat dekat Jebat, dia tuntut bela. Sekarang Jebat menuntut bela, Jebat akan bermaharaja lela. Oh hebat Jebat. Dia amok
lari sultan. Siapakah di kalangan kamu yang boleh menghapuskan arang di muka beta? Seorang pun kamu tidak boleh bertentang dengan si jebat derhaka itu. Sayang kalaulah ada tuah. Ampun tuanku, tuah belum mati, ten ten ten, datang balik hang tuah. Jebat. Itu cerita Alibaba ke seniman berjalan lepuk pula. Kalau kau berani kau turun jebat. Apa kata hang jebat pada hang tuah, pada firasatku tuah? Selagi keris tameng sari ini berada di tanganku, kau tidak akan dapat membunuhku tuah. Ketepilah kau dari pintu itu, biar ku turun ku amuk seluruh penderhaka-penderhaka itu tuah. Jebat, aku telah menganggap kau seperti saudaraku. Permintaan kau tidaklah dapat aku. Lah sekali dah lama dah berlawan dengan talam lapar semua. Apa kata jebat? Nampaknya benar-benar sungguh kau nak membunuh ketua. Nah, kau ambil keris tameng sari ini, berikan keris kau, kita bertarung buat penghabisan. Itu cerita version P. Ramlee. Kalau version Ahmad Mahmud pula lain. Dia tak bagi keris, dia tak bagi, tuan. Apa dia buat? Dengan tipu daya tuah rampas dan tuah tikam hang jebat di sebalik langsir. Lepas dia tikam, hang tuah balik. Adakah jebat mati? Jebat tak mati. Dia belum mati. Dia tarik langsir, dia ikat badan dia dengan kain langsir, dan dia turun, dia mengamuk di seluruh kota Melaka. 3 hari dia ngamuk, tak mati. Sebab bila dia nak mati, dia pergi rumah hang tuah, dia duduk atas ribaan hang tuah. Tuah, dah sampai masanya untuk aku mati tuah. Dia pun buka kain langsir. Apa kata tuah? Jangan kau buka lagi jebat, aku belum puas bercakap dengan kau jebat. Ya, hang tikam dulu pasal apa? Bila jebat buka saja kain, berombok darah keluar. Mati jebat, pendarahan banyak. Soalan dia, kain apa yang membalut luka si jebat sehingga menghentikan bleeding? Yang ni yang orang cakap. Kain tu nama dia cindai. Kita faham cindai lah mana, padahal ratusan tahun dahulu orang Melayu dah cukup hebat sampai dia boleh hentikan pendarahan. Sebab itu bila orang putih tengok bahawa Melaka satu negara yang hebat, orang putih mula nak menjahanamkan tamadun orang-orang Islam Melayu. Raja Manuel Portugal hantar Lopes de Esquerra tengok pernagaan apa, dan hantar Alfonso di Albuquerque untuk menyerang Mekah dan Madinah. Masa tinggal lagi, kita berhenti azan. Kalau saya berhenti azan tuan, saya berhenti terus. Sebab nak ini sekarang gear 5 tuan. Betul saya cakap. Kalau tuan-tuan suruh saya azan, memang saya akan stop. Sebab azan menyuruh sembahyang. Okey, tuan-tuan nak terus ke ataupun khas malam ni kita terus je, ataupun nak berhenti tuan? Baik, tuan-tuan yang saya hormati, pada masa itu Lopes de Esquerra hantar ke Melaka untuk tengok perdagangan di Melaka. Dalam masa yang sama, Raja Manuel hantar Alfonso di Albuquerque daripada India serang Mekah dan Madinah untuk merosakkan 2 tempat. Satu tempat ibadat orang Islam, satu lagi tempat ekonomi orang Islam. Yang Sultan Melaka ni duk menang lah. Macam mana kita nak selamatkan Mekah dan Madinah? Macam mana nak selamatkan Mekah dan Madinah?
Kita duduk di Melaka, kita nak pergi tak ada dah. Bendahara kata, tuanku, apa susah nu, Lopez de Esquerra tu datang, kita tangkap ya. Tangkap mereka ni nak merisik apa semua, kita sumbat elok-elok, nanti dapat tahu dekat raja dia, tentera tu tak jadi serang Mekah, mereka akan serang Melaka. Maka Mekah selamat, Madinah selamat. Ini cerita yang orang tak cerita, tuan-tuan. Melaka yang tolong supaya selamatkan kerajaan Islam di Mekah dan di Madinah. Bila mereka tahu, Alfonso tahu, hantar daripada raja dia, patah balik tuan-tuan, pergi ke Melaka untuk apa? Berperang dengan Raja Melaka, Sultan Melaka. Maka terselamatlah Islam Mekah dan Madinah yang begitu hebat. Ini pengorbanan orang kita Melayu, pengorbanan bangsa kita. Tapi mereka tulis dalam sejarah, bangsa Melayu ni tak ada apa, jalan muka kaki ayam. Sebab itu Sultan Melaka dia bila berperang tuan-tuan, dia mengundurkan diri dia. Hampa nak Melaka, silakan ambil Melaka. Kami akan pergi ke Johor, kami akan attack hang. Tubuh kerajaan Melayu Johor, tubuh kerajaan daripada Sumatera, attack Melaka balik. Hang nak Melaka, ambil Melaka, tapi kami tak akan biarkan hang bermaharajalela di tanah Melayu. Portugis cuma dapat Melaka, dia tak pernah sampai pun dekat Kuala Lumpur. Adakah Portugis menjajah Perak? Adakah Portugis sampai ke Bahang? Tak, tuan-tuan. Dia tak boleh buat apa-apa sebab seluruh kerajaan Melayu attack dia. Akhirnya surrender Portugis. Ini cerita dia. Sebab tu kadang-kadang saya senyum sendiri-sendiri bila kita kata negara kita dijajah oleh Portugis. Bila? Beritahu kat saya, bila Portugis mai Kedah? Di Kedah lagi banyak kekuatan dia. Di Melaka cuma ada 5 hang tuah, hang jebat. Di Melaka Kedah hang semua. Hang nak pergi mana, hang buat apa, hang kerja apa, hang saja tak berani pergi kan. Mana mereka berani pergi Penang, berani pergi Kedah? Tak berani. Sebab di sana lagi banyak hang. Hang lok-lak semua ada, hang tak ada. Sebab Sultan Melaka dia membina kekuatan di Kampar, membina kerajaan Melayu di Jambi, membina kekuatan Islam Melayu Johor, attack balik. Dan Portugis tak boleh buat apa-apa. Ini sejarah, tuan-tuan. Yang ni yang kena perbetulkan balik cerita perkembangan sebenar. Bukan kita kata orang Melayu ni lemah. Bukan, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, yang ketiga, yang sama-sama kita kena perbetulkan balik supaya kita ni betul-betul merdeka. Merdeka kita ni apa? Bila kita mengikut Islam, berpandukan kepada Al-Quran dan hadis dengan bimbingan para ulama, maka kita akan selamat. Saya hari ini merasa seronok, tuan-tuan, bila banyak ustaz, banyak asatizah dia kata kembalilah pada Quran dan hadis. Bagus, tuan-tuan, marilah kembali pada Quran dan hadis. Bagus. Ada pula yang kata tak payahlah kita ikut mazhab, tak payahlah kita ikut imam-imam ni, dia orang ni bukan maksum, kita ikut Nabi betul. Wow, hebat. Ustaz saya ni nak semayang, saya tak mau ikut mazhab tak, saya nak ikut Nabi. Oh, bagus. Ustaz, kenapa kita perlu bermahzab? Mahzab ni ada ke Ustaz zaman Nabi? Bukan mazhab. Sebut mazhab pun tak erti je. Tuan-tuan, hari ini masyarakat kita pandai-pandai. Saya buat contoh. Akak-akak, suami akak-akak nama dia Tesli, bukan Tesla, Tesli. Dia kata dekat akak, Leha, abang nak menikah lagi seorang.
kamu kena izinkan lepas sembahyang subuh apa cakap. Tak pernah faham tak faham sudah. Dia kata aku nak menikah lain, hang kasih ke hang tak kasih ke aku nak menikah. Akak-akak kata apa dekat abang? Laki-laki semua sama. Kata laki-laki semua sama. Adakah semua laki-laki nak menikah dua? Dah. Berapa ramai ada kata ustaz seorang tu ustaz hak tu tak larat lah. Malas pening kepala ustaz. Tapi orang perempuan akan cakap laki-laki ni sama ya. Semua sama. Semua sama tu maknanya semua sekali ke atau macam mana? Orang perempuan bila dapat gelang daripada kedai Pak Cik Habib, hari merdeka dapat gelang, suami bagi hadiah Pak Cik Habib, tak puas hati nak cincin pada kedai Cik Anwar pula. Beli yang kecil nak yang besar, suami pula marah. Tahulah orang perempuan ni sama semua, tak pernah puas. Adakah semua perempuan tak bersyukur dengan pemberian suami? Tak. Tapi kenapa kita gunakan perkataan semua? Itulah menunjukkan bahasa. Menunjukkan bahasa. Kadang-kadang menggunakan perkataan yang ramai tetapi merujuk kepada jumlah yang sedikit. Tetap kita gunakan semua. Macam besok kepada semua tetamu yang akan menyaksikan perarakan hari kemerdekaan, anda digalakkan semuanya memakai baju batik. Habis itu polis yang bertugas. Tak. Bomba yang bertugas, besok abang bomba lah. Besok isteri kita ramai nak pergi tengok, nak tengok abang bomba. Begini sadar dia. Adakah mereka akan pakai baju batik juga? Tak. Tapi tetap menggunakan perkataan semua. Agak-agak dalam hadis, dalam ayat Quran ada tak perkataan macam itu? Contoh di dalam hadis yang ke-8, Imam An-Nawawi dalam kitab hadis 40, yang sekarang orang tengah duk sibuk duk cerita, ada yang sokong ada tak sokong pengajaran hadis 40 di sekolah. Apa masalahnya belajar hadis? Belajar hadis Nabi Muhammad tu benar, Nabi Muhammad tu baik. Mana hadisnya jahat? Hafal hadis cukup 40, mudah-mudahan masuk syurga kita. Kita duk belajar sejarah Napoleon Bonaparte, bukan dapat pahala. Tuan-tuan duk belajar sejarah Bismarck, tak dapat pahala. Tuan-tuan duk belajar sejarah Hitler, tak dapat pahala. Baik baca hadis, anak kita baca hadis. Tapi ustaz, dalam hadis Imam 40, hadis Nawawi 40 tu, hadis yang ke-8, hadis tu Nabi cerita dia suruh bunuh orang Islam semua ni, bunuh orang semuanya. Ini teroris ustaz, teroris ganas. Ini hadis ustaz, hadis. Woi, bersungguh tu hang ni. Hang apa dah? Ini ustaz hadis ni. Sebab tu akak, bila ada orang kata kita hendaklah balik kepada Al-Quran dan hadis, tapi tak nak pakai ulama punya tafsiran, jadi macam kita, jadi macam kamu hanya faham literal hadis, kamu hanya faham zahir hadis, kamu hanya faham matan dia saja, ayat dia saja, perkataan dia saja, bahasa dia saja. Sebab tu ulama dia datang, dia menerangkan apa makna hadis itu. Kalau kau hanya ambil Al-Quran, hanya ambil hadis, kau tak tengok kepada tafsiran ulama, kau akan jadi teroris. Engkau yang teroris, Nabi bukan teroris. Hadisnya apa? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata dia daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas
Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehinggalah mereka itu mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dia kata, Ustaz, hadis ni adalah hadis ganas, dia suruh bunuh orang. Bang, sebab tu bang, abang tak boleh baca hadis ni, nampak ni, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Abang tak boleh baca hadis tu secara literal bang. Kalau semua bahasa Melayu semua digunakan perkataan semua pun belum maksud semua. Laki-laki ni semua sama je. Tak, bukan semua sama kak. Tapi orang gunakan semua. Bahasa Melayu pun adanya orang huraikan bahasa. Takkan bahasa Arab yang sangat hebat tak ada huraian. Umirtu, aku diperintahkan. Oleh siapa? Oleh Allah, an uqatilan nas, supaya memerangi manusia. Apa makna uqatil? Ramadan Al-Buti berkata apa? Uqatil bukannya kita pergi berperang. Perang ni ada dua. Pertama, orang datang serang kita. Kedua, kita serang mereka. Orang datang menyerang kita, kita tak buat apa pun, dia apa mai serang kita, kita lawan balik. Itu nama dia uqatil. Kalau kita pergi attack mereka, tu nama dia aqtul. Dalam hadis ni uqatil maknanya orang kafir datang serang kita. Tuan-tuan, kalau orang datang serang rumah tuan-tuan, tuan-tuan buat apa? Nampak? Adik tu pun dia jawab, serang apa adik? Kalau orang serang negara kita, kita biar tak? Oh, lawan. Maka melawan balik itu namanya apa? Uqatil. Dalam hadis ni Nabi kata, umirtu an uqatil, aku diperintahkan untuk lawan balik mereka. Itu maksud hadisnya. Dia tak kata umirtu an aqtul, aku disuruh memerangi, kita serang semua orang. Tak, Islam bukan macam itu. Islam bukan pergi bunuh orang. Islam mempertahankan diri. Itulah makna hadis. Siapa yang menerangkan ini? Ulama. Kalau hari ini orang tak nak ikut ulama, tak nak ikut mazhab, tak nak ikut tafsir, nak ikut siapa yang akan menerangkan dia? Sebab hari ini ada ustaz-ustaz cakap, kita pegang pada hadis dan Quran, yang lain jangan ikut. Ulama-ulama ni bukan maksum dia. Habis tu kalau hang nak pegang hadis ni, hadis ni pegang kepada ulama, menerangkan bahasa dia terangkan, makna dia terangkan. Imam Syafi'i tu umur 7 tahun dah hafal Quran. Umur kamu 7 tahun darjah 1, hari kebangsaan buat tarian zapin. Umur 9 tahun Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta 9 tahun. Kamu umur 9 tahun pergi sekolah pakai seluar pendek. 15 tahun Imam Syafi'i dah layak jadi mufti di Mekah. 15 tahun. Kamu 15 tahun buat shuffle. Habis SPM masuk sekolah Arab, pergi ke Mesir, kemudian balik, saya ulama. Ulama? Hang boleh petikai pendapat Syafi'i, hang boleh petikai pendapat Maliki. Wah, terornya kamu. Sebab tu tuan-tuan, balik kepada Islam, Al-Quran dan hadis memerlukan kepada ijma' dan qiyas ulama menerangkan hukum-hukum. Dalam ayat ini, dalam hadis ini, ulama mengatakan bahawa uqatil ialah bila musuh datang menyerang kita, pertahankan negara kamu. Sejajar dengan surah An-Nisa ayat 102, Allah Ta'ala pesan. Dalam surah An-Nisa ayat 102, dua benda yang Allah Ta'ala pesan. Apa dia? Bila berperang,
Bila berperang, masuk waktu semayang, pergi perang, pergi semayang. Nabi Muhammad jadi imam, satu kumpulan semayang dan satu kumpulan jaga musuh. Jaga musuh. Yang sedang sembahyang itu jangan letak senjata. Walaupun sedang sembahyang, pikul senjata dia dengan sembahyang dengan senjata sekali. Nanti bila dah habis barisan yang pertama sembahyang keluar, barisan yang berjaga-jaga sembahyang juga. Yang sembahyang tadi pegang senjata, tengok musuh. Yang sembahyang kumpulan yang kedua pegang senjata. Walaupun sedang sembahyang, jangan lepaskan senjata, melainkan kerana hujan dan kerana sakit. Hujan, senjata jadi berat, letak di bawah. Sakit, tak boleh nak angkat senjata, sembahyang letak di bawah. Yang sehat, pegang. Di hujung 102 An-Nisa, dua benda inilah yang nak bagi kuat satu bangsa. Pertama, jaga sembahyang. Kedua, jaga senjata. Kuatkan senjata. Quran sebut, tuan-tuan, aslihatikum, kata Allah. Bagi kuat senjata kamu, pertahankan. Saya bangga dengan Malaysia. Walaupun senjata kita tak buat semua. Ada yang kita beli. Kapal terbang kita beli, jet fighter kita beli. Saya bersyukur pada Allah, saya ni dah ceramah 33 tahun. Saya ceramah atas kapal perang, kapal laut, sedang berlayar saya ceramah. Naik helikopter, tuan-tuan, pergi landing atas kapal. Allah, seronoknya. Mula-mula seronok. Bila landing, semayang atas kapal, saya pun turun. Bos, boleh tak saya ronda dalam kapal? Boleh. Mai saya bawa. Saya menitik air mata. Tengok katil tentera laut dalam kapal tu, tinggi ni ke rendah lagi ke? Ada 3 tingkat. Bawah, tingkat tengah, tingkat 3. Itulah tempat tidur tentera laut. Duk jaga laut. Rendah daripada ni kita punya tiang. Berdiri sama tinggi dengan saya ni, 3 katil tidur. Itu kalau mengigau tengah malam kena kerja hantu, terbangun, bengkak dari. Mereka jaga negara kita. Kita duk sedap makan tom yum. Malam-malam lepak tengok bola, Messi lawan Ronaldo. Lepak-lepak naik motor pusing-pusing kampung, nyembang yang askar kita. Tuan-tuan, kalau tidur sempit macam itu, Allah. Saya syukur. Sebab apa? Baru ni saya pergi ceramah di satu camp. Dia tunjuk dekat saya, ni dia ustaz, tentera kita punya senjata canggih. Saya tanya, beli di mana? Beli pada negara Islam. Nak pertahankan kita. Dia boleh duduk di atas 8 jam tak turun. Tengok semua teknologi kita. Jadi adik-adik, anak-anak bangsa, jadi bangsa yang merdeka. Jaga semayang dan jaga pertahanan. Kuatkan pertahanan kita, senjata kita. Negara yang lemah ialah negara yang duk beli senjata daripada pengeluar senjata. Mereka jadi kaya, kita dapat senjata. Senjata yang dapat tu semuanya dah ketinggalan zaman. Nak tempah kereta kebal 4 tahun baru siap. Nak tempah kereta selam 9 tahun baru siap. Dah dapat dekat kita teknologi lama. Sebab tu kita kena bangunkan teknologi. Balik buka dalam Quran 102 surah An-Nisa. Tuan-tuan yang saya muliakan, adakah Islam menyuruh kita memerangi semua manusia? Tak. Habis tu ustaz disebut umirtu an uqatilan nas. Nas tu manusia, ustaz. Hang tak boleh tengok hadis ni saja. Hang kena tengok ayat Quran lain pula. Surah apa, ustaz? Surah Ali Imran ayat 173. Dalam ayat tu Allah Ta'ala guna An-Nas 2 kali. Allah guna An-Nas 2 kali Allah guna dalam ayat yang satu.
Ada manusia yang memberitahu kamu, ada segolongan manusia, ada manusia yang sedang mengumpulkan tentera untuk menyerang kamu. 2 kali manusia. Buka balik asbabun nuzul. Siapa yang menerangkan asbabun nuzul? Yang menerangkan asbabun nuzul ulama. Kalau kamu tolak ulama, kalau kamu tolak mazhab, kalau kamu tolak ulama, kamu tak faham ayat tu. Sebab kita lahir di sini, kita bukan lahir waktu ayat Quran turun. Kita memerlukan ulama yang menerangkannya. Asbabun nuzulnya ialah ada satu orang naik kuda daripada Bani Al-Ash. Dia naik kuda, dia masuk ke kota Madinah, dia bagi tahu dekat orang Madinah, "Woi, di sana ada manusia semua nak serang hampa, depa nak serang hampa." Dia gunakan perkataan manusia semua nak serang hampa, padahal yang duk nak serang tu Abu Sufyan sahaja. Geng Abu Sufyan dia. Tapi dia gunakan perkataan an-nas. Walaupun guna perkataan banyak an-nas, tapi dia merujuk kepada orang yang sedikit. Maknanya an-nas bukanlah untuk semua, kadang-kadang digunakan untuk sedikit. Sebab tu tuan-tuan, kita ni belum merdeka selagi mana kita tidak mengambil pahaman yang betul tentang Islam kita. Tambah hari ini kita jadi keliru. Orang Islam hari ini jadi keliru dengan agama dia. Pak saya macam-macam pembawaan. Contoh, di sana orang buat konsert, di situ orang tengok bola ramai-ramai mencuri. Di situ pula budak-budak muda naik basikal lajak. Di situ pula budak-budak race motor. Di situ pula buat parti, main buih sabun. Di situ pula bergaduh, bertempik, bersorak. Hang maki aku maki hang. Dalam masjid pula malam Jumaat ada orang baca Yasin. Tiba-tiba yang baca Yasin bid'ah, masuk neraka. Hak konsert tu. Hak duk berjerit tu. Tu hang tak kacau. Yang mari masjid ni buat apa ni? Baca Yasin, Pak. Enggak ada dalil, enggak ada. Neraka ni, neraka. Tuan-tuan jadi keliru tak? Kalau gitu malam Jumaat tak payah baca Yasin lah. Jom kita pergi dengar ceramah. Tambah-tambah sekarang ni kempen. Sedap tak, tibai tak, yang ni tak apa, ni tak bid'ah. Habis tu yang bid'ah apa? La ilaha illallah, tu bid'ah tadi. Kan jadi pelik dah hari ni tuan-tuan. Sepatutnya semakin pendek umur kita, semakin panjang amalan. Siapa sini yang semakin panjang umur? Tak. Saya buat contoh walaupun tak ada. Saya buat contoh walaupun tak ada. Air nama dia. Air ni penuh. Siapa yang tak nampak, itu tandanya. Saya pun minum sikit, minum sikit, minum sikit, minum sikit. Agak-agak bakinya berapa? Bakinya makin sikit. Lama-lama habis. Ni dah habis, nampak? Habis. Umur kita 80 tahun. Tiap-tiap hari pakai, tiap-tiap hari pakai, tiap-tiap hari pakai umur. Agak-agak bakinya berapa? Makin banyak atau makin kurang? Makin sikit. Tak apa bang, saya tak minum air. Minta maaf bang. Saja buat contoh. Jangan marah. Kalau air ni, kenapa dibuka? Kalau air ni kita duk minum tiap-tiap hari tuan-tuan, lama-lama habis. Umur kita pakai ke tak pakai ke habis. Air ni kalau tak dibuka, letak dalam rumah tak buka-buka, habis dah air? Tak habis. Tapi umur tak
pakai pun ustaz, saya tidur dalam bilik ustaz, tak pakai pun habis juga. Tadi ustaz cakap air kalau tak pakai tak habis. Kan ustaz buat contoh. Bahalul betul kau ni. Sekarang umur kita 65, saya umur dah pencen, dah masuk warga emas dah saya, dah dapat duit EPF dah, tengah banyak duit ni, dapat duit EPF dah, saya pun dah masuk skim pencen dah. Berapa agak-agak baki umur saya? Sikit lah, sikit lah. Sepatutnya umur makin sikit baki, makin banyak amalan. Ini tidak. Makin sikit sisa umur, makin sikit amalan. Abang tak baca iftitah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Abang, isteri tanya, tak baca Allahu Akbar sunat? Dulu abang baca, dulu tak tahu sunat, sekarang baru tahu. Baca dapat pahala, tak baca tak ada apa. Waladhdallin, amin, Allahu Akbar. Abang tak baca doa surah pendek-pendek, tak baca sunat, yang penting Fatihah. Makin pendek sekarang, patut makin panjang. Nak mati dah ni, nak mati dah. Betul-betul baca tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi. Abang majid mana majid? Innaka hamidun majid, tak ada sunat. Salam belah kiri pun tak bagi dah, assalamualaikum warahmatullahi. Belah kiri bang, sunat, la ilaha illallah. Dulu bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dulu sejak mengaji ni Nabi tak baca itu Allahumma inna nas'aluka, tak baca itu bid'ah itu. Sapu muka pun tak dah. Dulu habis-habis mayang tak bangun daripada sejadah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekarang siapa yang berzikir? Nabi tak pernah berzikir, terus keluar main TikTok. Nabi tak pernah main TikTok. Tuan-tuan tak susah hati ke sekarang ni amalan kita makin lama makin pendek? Padahal kita ni akan menempuh saat yang sangat panjang di hari kiamat. Saya bila tengok cerita Jin Samsudin, M. Rajuli baca talqin, Uji Ahmad Daud mati lemah, bawa ke kubur. Ya Ihsan bin Zainal, ya Intan binti Hafsah. M. Rajuli baca talqin, naik bulu roma. Apabila datang kepada kamu dua malaikat, tuan-tuan, filem saya yang terbaru pun saya buat scene tu. Saya baca talqin. Jangan lupa saksikan di Pak Wakaf, pastikan 90 juta. Saya baca talqin sebab saya nak bagi insaf sama-sama. Saya insaf, yang tengok filem saya nanti pun akan insaf. Janganlah kamu takut dan gentar, kerana mereka juga makhluk seperti kamu. Mereka adalah yang pertama mungkar dan nakir. Tu tukang baca talqin. Tuan-tuan, kalaulah mayat tu boleh jawab, kau senanglah cakap jangan takut dan gentar, cuba kau turun dalam ni. Senang cakap jangan takut jangan gentar, kau duduk di atas ni, kau balik, aku nak jawab apa ni? Nampak tu? Itu kalau mayat boleh cakap. Saya sebut, M. Rajuli sebut, naik bulu roma dah, duduk dalam kubur tu pun punya lama dah. Tiba-tiba amalan kita sedikit, baca Quran sedikit, sembahyang sunat sedikit, sedekah pun sedikit. Yang banyaknya apa? Enjoy. Buat coating kereta, dah cantik dah kereta tu,
Dia bila dia buat tangan lagu tu, kita ni kalau dia coating tu dia 4,000. Ni mak berapa ni mak? Ini 16 Pro canggih mak. Oh ini canggih, sharp. Bukan TV ke sharp? Tak, tu TV lain. Dia kamera tu sharp. Berapa ribu mak? 7,000. Besok beli. Bila pengurusi masjid sebut kita nak membuat bangunan tambahan masjid, siapa yang nak wakaf silalah. Tak pernah siap masjid depan ni. Bukan tuan-tuan lah, di Afrika. Dia pakai pula kata-kata Haji Bakhil. Budak-budak tak boleh pakai duit banyak-banyak, kata dia. RM1 sudahlah, kata dia. Wah, dia sebut orang masjid tak boleh pakai banyak-banyak. Tu kutip derma tu apa? Hari Jumaat tu apa? Kutip lagi, ceramah kutip. Tuan-tuan, kita nak keselesaan. Saya duduk dalam masjid ni selesa, tuan-tuan. Kapet bukan free. Nak kapet sedap. Tuan-tuan sujud atas ni, Allah rasa tak nak duduk. Sujud saja. Tengok mati. Empuk je. Ada masjid yang kapek dia tuan-tuan, yang bulu ni habis, tinggal benang di bawah tu, kerah yamat. Kita turun-turun sujud kena gauk, aduh, nampak. Tuan-tuan, aircon makcik leha panas pakai telekung, ada aircon. Setengah masjid aircon tak ada, kipas satu ya untuk orang perempuan. Satu ya. Orang perempuan tu 7 lapis lai baju, kipas satu. Itu pun tahap nazak sakaratul maut. Kipas tu nazak dah. Makcik duduk mengucap la ilaha illallah. Masuk haram metro pula lagu lagi, putih kepala. Tuan-tuan, yang kita wakaf pada masjid, yang kita bagi sumbangan pada masjid ini, besok akan tolong kita dalam kubur. Tetapi ada satu bangsa yang nak menjadikan kita ni tak selamat dalam kubur sampai akhirat. Nama dia ialah syaitan, iblis. Kalau kita ikut iblis, kita belum merdeka. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kita belum merdeka. Merdeka kita ialah aku tinggalkan iblis, dia musuh aku, dia bukan kawan aku. Ada satu perempuan, dia kata, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, ya, macam mana cara nak minta maaf kat iblis? Saya tanya, kenapa kak? Semalam saya maki dia, so rasa macam salah pula. Astaghfirullahaladzim, kenapalah malang hidup aku ni, jumpa orang bengong-bengong macam ni. Iblis ni kak, dia nak bawa akak masuk neraka. Yang kak nak minta maaf kejadah dengan dia pasal apa? Kak kena minta maaf ni dengan manusia ni. Tak boleh masuk syurga kita mengumpat dia, mengata dekat dia, memfitnah dia. Tu 3 orang adik tu bangkit tu. Berapa ramai duk kata kat dia. Orang duk ceramah, dia bangkit pula. Adik dia tidur, tuan-tuan, dia nak hantar lah dekat mak dia. Sebab tu kita jangan mengata ke orang. Dosa kita ni habis dengan mengata. Orang suruh berhenti bang, dia tak bang. Dia ceramah juga, bodohnya ustaz. Astaghfirullahaladzim, susahnya. Tak apalah tuan-tuan, saya berhentilah. Dah tuan-tuan, kita nak sembahyang dah. InsyaAllah kita sambung lagi. Tak habis lagi cerita yang saya nak cerita ni tuan-tuan. Jadi saya inilah kali pertama saya mai sini, 33 tahun dah ceramah. Jadi kalau nak jemput balik 33 tahun daripada sekarang. Nah, jadi insya-Allah tuan-tuan, kita bantu masjid kita. Kita bagi, nak buat apa Tuan Haji? Nak buat apa Encik Dang? Berpenggunaan buat apa? Bangunan tambahan. InsyaAllah selepas 33 tahun bangunan tu akan siap, saya mai balik. Jadi tuan-tuan, bagilah sumbangan wakaf. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki tuan-tuan, pahalanya berpanjangan sampai pada mak kita, bapak kita, walaupun yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah.
Mudah-mudahan Allah kurniakan anak yang soleh, keluarga yang bahagia dengan wakaf yang tuan-tuan bagi, sumbangan yang tuan-tuan bagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.